Sebening cinta dunia terpalit dusta nestapa. Wanita berputah akhirnya mengakhiri nafasnya untuk terjun dari bangunan yang tinggi. Mengapa itu jalan kesudahannya? Sejak itu, bayangan perempuan tidak berwajah, rambut merebah ke tanah dan bayi berkudung menjadi halusinasi dalam mimpi-mimpi Fayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semusim di Barzakh, karya Hadi Fayat. Dua watak utama dalam novel ini ialah Fayat dan Humairah, di mana wujudnya dimensi cinta dalam diam antara kedua-duanya. Namun atas nama agama, sukar untuk mereka melafazkan kata cinta yang terpendam. Watak yang pertama ialah Fayat, seorang jejaka tampan idaman gadis Malaya atau maksud namanya kemurahan hati, tidak berlaku searus dengan aliran kemurahan dan ketinggian budi seorang lelaki. Playboy, clubbing, zina, minum arak, tidak solat, ponteng puasa, penerhaka Allah, ibu ayah dan pelbagai lagi versi dosa yang sememangnya telah sebati dan menjadi rencah dalam kehidupannya. Suatu ketika, reunion universiti diadakan di resort pelaminan. Fayat teruja untuk berjumpa dengan rakan-rakan sekuliahnya. Malah lebih teruja berjumpa Humairah, wanita idamannya sejak sekian lama. Malang sekali Fayat terkejut tak kala dikabarkan Humairah telah lama meninggal dunia dalam keadaan membunuh diri. Gadis alim dan bertudung labuh nekat untuk membunuh diri. Di mana silapnya? Fayat yang masih bingung dan kecewa dengan kabar berita tentang kematian Humairah akhirnya meninggalkan majlis reunion yang sedang berlangsung. Namun, ketika sedang berehat di biliknya, Fayat diganggu lembaga yang menyeramkan dan nekat untuk berlari sehingga akhirnya terjatuh tangga dan cedera parah. Tak kala sedar, Fayat ternampak keretanya sedang diangkut keluar dan satu mayat dikeluarkan dari kereta itu. Fayat terkaku apabila melihat mayat itu adalah dirinya sendiri. Adakah Fayat sudah meninggal dunia? Hakikat yang sukar untuk diterima. Dari situlah Fayat mula dilayangkan menuju ke sebuah dimensi dunia yang berlainan, yakni perjalanan ke alam barzakh. Lembah yang cukup asing, gurun oasis dan kota makanan yang berbeza dari segala-galanya. Satu persatu dosa yang dilakukan mula dipertontonkan. Fayat dipijak, dihimpit, diseksa, diazab dengan kesakitan yang amat sangat, di mana kesan visualisasi yang tidak mampu dibayangkan. Ketakutan terbenam sedalam-dalamnya. Hanya dosa yang sangat dan melimpah untuk digadaikan di neraka jahanam. Namun, di saat manusia menanti kematiannya, sedang Allah telah merencanakan penghijrahannya. Wasilah hidayah diberikan kepadanya melalui mimpi-mimpi yang dipertontonkan dengan azab dan siksa neraka. Setelah sedar dari koma selama 3 bulan, Fayat nekat untuk berubah dan mula mencari jawapan terhadap persoalan atas mimpi-mimpi yang dilaluinya, termasuk mencari kebenaran atas kematian Humairah. Berbeza dengan watak yang kedua iaitu Humairah atau nama sebenarnya Nurul Humairah Syahira binti Abdul Rahman. Nama seindah pandang bagai bulan purnama. Hanya redupan mata mampu ditatap kerana gadis kecil ini hanya bertudung labuh dan berputah. Tutur katanya yang lembut, suaranya indah ketika mengalunkan bait-bait Al-Quran, petah ketika menuturkan bicara, cantik dan indah personaliti muslimah yang menjadi pakaian pribadi akhlaknya, sehingga ramai lelaki memasang impian untuk terbang ke bintang bersamanya. Namun, sifat kezuhudannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala diuji di saat dia dirokol oleh seorang lelaki yang menaruh perasaan cinta dalam diam kepadanya, sedangkan cintanya hanya kepada Fayat. Sejak itu, hidupnya terasa musnah dan sukar untuk menerima hakikat bahawa dirinya sudah tidak mempunyai mahkota seperti wanita yang lain. Kerana baginya, dia mempunyai nilai maruh yang sangat tinggi. Humairah tidak mampu reda dengan kejadian yang menimpa dirinya sehingga menganggap Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mensaliminya. Sejak dari itu, Humairah mula terjebak dengan benda-benda syirik kerana menganggap syaitan akan membela penganiayaan yang menimpa dirinya. Bukan itu sahaja, Humairah turut menjejak Al-Quran, menghina Nabi Muhammad SAW, membunuh bayinya dalam keadaan kaki dan tangan dipotong dan akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri nafasnya dengan terjun dari bangunan yang tinggi. Anda akan memahami realitinya yang bakal menggugah jiwa untuk kembali mengingati Tuhan dan kematian. Jadi, 3 ibrah yang dapat kita ambil daripada kisah pelayaran sebuah novel Islami yang cukup hebat ini. Pertama,
mempersiapkanlah bekalan menuju ke akhirat. Dalam kesibukan kita menjalani kehidupan kita di dunia yang sementara ini, terkadang kita lupa bahawa perjalanan kita yang sebenarnya ialah perjalanan menuju ke akhirat yang kekal abadi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Andai kalian tahu apa yang aku tahu, nescaya kalian akan banyak menangis dari banyaknya ketawa." Oleh itu, kita sebagai mukmin dipertanggungjawabkan untuk sentiasa mempersiapkan diri dengan amal ibadah dan mencari formula memperbaiki kehidupan kita ke arah kebaikan sebagai persediaan menuju ke akhirat kelak. Kedua, hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh memberi kepada sesiapa sahaja dan mengambil kembali. Namun, kita sebagai manusia perlu sentiasa berusaha mencari hidayah dan istiqamah dalam melakukan kebaikan. Usah kita berbangga dengan amal ibadah kita yang sedikit kerana kita tidak mampu menentukan siapakah diri kita di masa akan datang. Ada orang di permulaan kisah kehidupannya sangat teruk, namun semakin dekat dia dengan kematian, Allah menghampirkannya dengan pintu taubat. Ada juga di awal permulaan hidupnya, dia adalah seorang yang sangat taat, namun semakin dekat dia dengan kematian, Allah menjauhkannya dengan perbuatan taat dan akhirnya dia mati dalam kekufuran. Ketiga, keikhlasan dalam kehidupan beribadah. Ditanya kepada alim ulama mengenai kisah Humairah yang tidak redha dan merasakan Allah tidak membalas kebaikan dan kesuhudannya, sehingga beliau mengambil keputusan menamatkan riwayat hidupnya dengan mensyirikkan Allah, menjejak Al-Quran dan menghina Nabi Muhammad SAW. Jawapannya, keikhlasan adalah tunjang yang paling besar dalam kehidupan beribadah. Andai kita melakukannya hanya kerana ingin diberikan balasan yang baik-baik sahaja, tanpa kita sanggup berdepan dengan pelbagai cabaran dan rintangan yang Allah telah sediakan, dan kita tidak mahu belajar redha, kita sebenarnya tergolong dalam golongan yang tidak bersyukur. Apa jua yang menimpa kehidupan kita, sama ada baik atau buruk, Allah telah tentukan di Lauh Mahfuz. Sedangkan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dipuji, ini kan pula kita manusia yang biasa. Oleh itu, kita tidak layak mempersoalkan ibadah kita. Jika kita hendak menimbang sebelah mata pun kita tidak mampu, ini kan pula harga sepasang kaki dan lain-lain. Maka jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala kejam dalam mengatur kehidupan sebegini rupa? Tidak, kerana Allah telah berjanji dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mafhumnya, yang menciptakan kematian dan kehidupan itu adalah semata-mata untuk menguji kamu siapakah yang paling terbaik amalnya, dan Dia Maha Bijaksana lagi Maha Pengampun. Akhir kalam, hidup ini cuma tipuan. Yang hanya kenyataan adalah di perkampungan abadi, dan pasti aku dan kamu pergi dan tidak akan kembali. Semusim di Barzakh karya Hadi Fayat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.